Okey, untuk sesi pada malam ini kita nak berkongsi, mungkin Puan Fifi dan juga Puan Awin ada tips-tips yang mungkin membantu, sebab apa bila kita dalam penjagaan kulit wajah ni ada orang yang caranya begini, ada orang caranya begitu. Okey, lain orang lain kulit wajahnya, lain cara untuk kita menjaga dan untuk kita mencantikkan lagi kulit wajah kita. Jadi untuk sesi malam ini kita bersama seperti yang anda lihat di sebelah saya kita ada Puan Fifi dan juga Puan Awin yang akan berkongsikan dengan lebih detail. Okey, bila kita berstart dengan sesi penjagaan kulit wajah, start daripada cleanser sampailah kita pakai kita punya makeup dan sebagainya. Mungkin bila orang ada jerawat, ada tips yang digunakan macam mana untuk mengatasi masalah. Begitu juga dengan jeragat. Jadi mungkin ada tips-tips yang berlainan yang mungkin akan dikongsikan oleh Puan Fifi dan Puan Awin. Jadi tanpa membuang masa, dan sebelum itu saya nak bagi tahu Puan Fifi dan juga Puan Awin ada nak bagi sedikit hadiah. Nak tahu apa hadiahnya? Stay tune sampailah akhir sesi kita pada malam ini, dan tanpa membuang masa saya menjemput Puan Fifi dan juga Puan Awin untuk meneruskan sesi kita pada malam ini. Silakan. Okey, terima kasih banyak Cik Amar selaku kita punya host malam ni. Cik Kira ada ke tu? Tak nampak pula Cik Kira malam ni. Okey, daripada kita punya minggu lepas punya topik, so ada ke yang dah cuba tips-tips yang kita sharekan minggu lepas tu, cara untuk mengenal pasti kita punya jenis kulit tu? Hai Kak Mira. Mungkin ada yang boleh share ke? Sebab sebenarnya malam ni siapa yang sudi nak share dengan kita apa-apa saja, sama ada dia nak kongsi experience ke selepas dia mengamalkan skincare rutin yang betul, apa yang dia dapat benefit daripada tu, ataupun nak share experience pun. Kita nak ada hadiah untuk siapa saja yang sudi nak share pada malam ni, terhad kepada 2 orang. So kalau ada siapa-siapa yang nak share pun boleh share, ataupun kita boleh je terus dengan topik kita dulu, mungkin baru nak bersiap ke apa kan, nak ambil tudung ke, nak pakai lipstick dulu kan. So tak apa, boleh take your time. Okay, so tajuk kita malam ni, how to improve your skin. So macam mana kita nak improve kita punya skin. So dia ada banyak keadaan dan punca jugalah menyebabkan kenapa kita punya kulit ni ada yang menjadi macam toner tak sekata, ataupun yang jadi bumpy skin, ataupun yang skin bertekstur. Maksudnya dia tak smooth lah kulit dia, betul. Sebab dia sebenarnya dia dipengaruhi oleh banyak faktor. Antaranya dari segi kita punya environment, lepas tu cara penggunaan skincare kita punya pemakanan pun menjadi salah satu faktor utama juga. Dan salah satunya lagi adalah pengumpulan sel kulit mati. Sebab kenapa kita Ensutage ni menggunakan enzim bromelain sebagai kita punya bahan aktif utama, sebab ia dapat membantu untuk menanggalkan sel kulit mati tu secara semula jadi, even tanpa exfoliation yang terlampau harsh kepada kulit kita. Sebab kadang-kadang bila kulit mati ni terlampau banyak berkumpul dekat kita punya muka, kulit mati yang tidak dapat tanggal secara semula jadi itu, dia akan clog kita punya pori dan akan lead kepada masalah problem skin yang lain juga. Antaranya akan jadi breakout, akan jadi irritation, lepas tu ada yang boleh jadi eczema juga. Dia banyak skin condition yang akan bagi bad effect lah kepada dia punya skin texture. Okay, so yang penanggalan sel kulit mati tu satu, dan sebab tu kita sebagai pengguna skincare ataupun pengamal penjagaan kulit ni kan, so kita memang amat menitik beratkan untuk sel penanggalan sel kulit mati tu. Sebabnya memang secara semula jadi sel penanggalan sel kulit mati kita tu dia akan naturally, cumanya sama ada dia lambat ataupun dia tak berlaku proses tu. Yang tu dia ada dipanggil satu proses di mana penanggalan sel kulit mati tu dipanggil sebagai desquamation. Sel penanggalan kulit mati secara semula jadi itu dipanggil sebagai desquamation. Okay, di mana sel kulit mati kita ni dia terletak dekat dasar kulit kita sebenarnya. So slowly dia akan tolak untuk naik ke dasar, untuk naik ke permukaan kulit kita. Dan dekat atas permukaan kulit kita tu, macam mana kita nak tanggalkan dia? So caranya sama ada kita melakukan exfoliation
ataupun kita menggunakan scrub lah. Sebab cumanya kalau kita menggunakan scrub ni kita tak boleh terlampau kerap. Sebab kulit kita bila dia skin renewal process tu dia perlu healing time pula. So kalau untuk scrub dia memang immediately akan menanggalkan sel kulit mati tu. Cumanya dia terhad kepada penggunaan 2 kali seminggu macam tu dah cukup. Kita tak boleh buat setiap hari. Tapi kalau dengan skincare Ensu-Touch, kita ada enzim bromelain dalam setiap satu bahan di dalam ingredient kita. So kita pakai setiap hari pun tak ada masalah sebab exfoliation daripada enzim tu sendiri sebenarnya dia sangatlah mild. Sebab tu kita tak ada nampak macam dia jadi redness ke ataupun macam berkuping berkuping macam tu memang tak ada lah. Atau mengelupas memang tak ada. Sebab tu kadang-kadang bila kita bangun tidur je, after kita pakai full set skincare routine tu, kulit kita rasa lembut automatik. Tu maknanya kulit kita dah generate sel kulit yang barulah. Dan kita tak sedar pun sebenarnya dalam kita tidur tu lah dia merawat kulit kita. Betul. Dia menanggalkan sel kulit mati kita. Tapi sebenarnya bila malam tu dah berlaku penanggalan sel kulit mati tu, siang waktu kita bangun je pagi tu kita kena cuci muka betul-betul. Kita jangan biarkan maksudnya dia clog pula pores kita. Kita kena cleansing dengan kita punya facial cleanser sebab ada double cleansing punya effect kan. So kita kena cleansekan balik betul-betul. So Fawi ada kena share? Tak boleh lagi. Kejap lagi kenapa tu? Dia nervous. Okay. Mungkin saya boleh menyelit sedikit sebab di awal tadi Puan Fifi ada sharekan ada orang yang renewal skin tu, that skin cell tu dia ada yang berlaku, ada yang tak berlaku. Dan kalau kata ada yang berlaku pembaharuan sel kulit mati ni, berapa lama tempoh untuk dia pembaharuan sel kulit baru tu, and then dia akan menolak sel kulit mati ni ke lapisan kulit yang paling atas. Berapa lama tempohnya? Dan mungkin teruskan dulu. Tak apa, silakan. Tak apa, cuba terus. Menyelit je. Okey, kalau secara semula jadi dia mengambil masa sehingga 28 hari lah. So pada kita untuk dapat kulit yang baru dan lebih cerah bila penanggalan sel kulit mati tu berlaku, dia agak lambat lah 28 hari, dia lebih kepada almost sebulan kan. So untuk kita mempercepatkan proses tu, kita bantu skin kita ni dengan cara untuk generate dia dengan melakukan exfoliation. Cumanya kita punya konsep kita bukan gunakan macam acid, which is yang kita tahu dia membantu juga dari segi exfoliation. Cuma chemical acid ni untuk ada certain skin yang mungkin sensitif ataupun ada certain skin dia memang tak boleh tolerate langsung. Sebab percentage untuk chemical punya acid tu pun selalunya kena percentage yang tinggi lah dan tak boleh digunakan setiap hari. Tu yang specialnya Ensu-Touch ni. Kenapa kita createkan enzim bromelain tu sendiri untuk membantu penanggalan sel kulit mati tu. Dan even ia terbukti yang research yang dijalankan oleh kita punya researcher Sirin Berhad sendiri memang diorang nampaklah proses daripada skin lightening effect tu sendiri. Dari segi orang kata skin moisturizing juga. Dia banyak membantu dari segi skin improvement tu sebenarnya. Okey, macam mana kita nak tahu, sebab ada orang tak tahu sama ada kulit dia ni berlaku tak proses pembaharuan sel kulit tu, dan sebab tadi Puan Fifi ada mention ada yang tak berlaku. Okay, ada yang mungkin lambat proses pembaharuan tu. Macam mana dia nak mengenal pasti kulit dia, sama dia adalah kulit yang normal ataupun kulit yang pembaharuan tu agak lambat? Silakan. Selalunya kita boleh tengok dari segi kita punya skin texture. Maksudnya kita tengok macam kulit kita ni nampak terlampau kusam ataupun kita punya skin texture ni nampak macam terlampau kering ataupun dia ada flakiness. Maksudnya macam ada orang kata keruping yang halus-halus tu kan. Itu maknanya dekat situ kita ada sel kulit mati. Tapi kalau dia tak berlaku proses tu secara semula jadi, kita kena bantu dia. Dengan cara sama ada kita guna scrub ataupun exfoliation tu tadi. Oh, jadi bila kata pembaharuan sel kulit itu tidak berlaku secara normal ataupun dia lambat, kita masih perlu melakukan exfoliation tu 2 minggu sekali macam tu? 2 kali dalam seminggu macam tu?
Tak, dia sebab kalau kita gunakan scrub ataupun yang chemical exfoliation ni, dia akan immediately remove waktu tu juga. Sebab dia terlampau strong. Tapi dengan enzyme bromelain ni, dia punya action tu dia mild. So kita boleh gunakan setiap hari. Cuma proses dia punya penanggalan sel kulit mati tu mungkin ambil masa dalam 2-3 hari ke. Macam tu. Dia bergantung kepada jenis kulit dengan keadaan kulit tu juga, Cik Amar. Okey, so jadi kalau mereka yang mungkin kulit yang jenis lambat pembaharuan sel kulit ni, jika dia menggunakan exotas yang ada mild exfoliation, ini tak ada memberi apa-apa kesan lah pada kulit pengguna tersebut. Setakat ni yang kita terima feedback, tak ada yang bagi tahu, maksudnya dia ada macam apa redness ataupun flakiness tu. Tapi ada certain condition di mana mereka selalu terjadi macam flakiness tu dekat mana? Dekat hidung dekat area mulut ni ataupun dekat yang celah hidung ni. Tapi dia punya apa tu orang kata flaky tu dia halus sangat. Dia tak adalah sampai terkopik-kopik tu tak. Dia sangat halus. Kalau ikut pengalaman, sebab saya pun kadang-kadang kalau macam tertinggal skincare tu, maksudnya macam kalau kita terlupa nak pakai mungkin dalam seminggu ataupun tak sempat kan, kalau kita start balik, macam saya kalau start balik pun kadang-kadang dia akan naik, tapi dalam 2-3 hari dengan konsisten penggunaan, alhamdulillah dah okey. Dia macam sebab mungkin dead skin cell tu dia berkumpul dekat situ kan, yang banyak tu, jadi time tu lah dia macam dia react lah, dia react lebih dekat situ. Okey, ini saya nak bertanya saya sendirilah. Okey, sebab saya ada menggunakan chemical exfoliant yang lain ataupun exfoliator yang lain lah, tak kisahlah sama ada physical ataupun chemical punya exfoliator. Jadi kalau kata penggunaannya tu kita gunakan exotas yang ada juga mild exfoliant dan juga kita menggunakan chemical exfoliant yang lain, adakah dia akan mengganggu kita punya kulit ataupun akan berlakunya proses over exfoliate tu? Sebenarnya dia bergantung pada kulit. Kalau kata Cik Amar boleh tolerate untuk combine dua-dua tu, sebab yang untuk chemical acid tu pun kita bukannya pakai setiap hari, untuk certain saja. Dan kita sebagai contoh, kita punya skin kita tahu tahap apa orang panggil skin kesesuaian kulit tu kita tahu. Condition kulit kita takat mana. So kalau kata skin kita still boleh tolerate, tak ada masalah untuk gunakan, sebab chemical exfoliation ni dia sebenarnya membantu lagi cepat proses penanggalan sel kulit mati tu. Cuma dia tak akan ganggu pun, tapi sebenarnya lagi better lah. Patutlah Cik Amar makin berseri-seri. Cik. Alhamdulillah. Cik Amar guna apa tu? BHA ke AHA? Sebab saya ada oily skin, so saya prefer BHA. BHA, okey. Sebenarnya tak ada masalah pun. Sebab chemical exfoliation tu tak ada pun dia jadi item yang harmful. Even banyak ingredient yang menggunakan, banyak brand dekat luar yang masih menggunakan AHA dengan BHA. Cumanya kita decide untuk menggunakan enzyme bromelain ni sebab dia mild dan kita punya fokus untuk kegunaan seharian. Sebab kalau macam AHA dan BHA, ada certain skin dia memang tak boleh tolerate. Sebab dia punya percentage selalunya lebih daripada 1 lah. Mostly 2 ke 3% macam tu. Tapi so far untuk enzyme bromelain ni, even kita dah buat test juga dengan serum dari segi skin irritation test untuk 5% enzyme bromelain dalam formulation, diorang punya result mengatakan memang tak ada irritation lah sepatutnya. Macam tu. Okay, mungkin kita tak tahu kan, sebab kulit manusia ni berbeza-beza. Ada tak kemungkinan walaupun skin irritation test tu dah dilakukan and then tidak akan berlaku iritasi kepada kulit disebabkan enzim bromelain itu sendiri, tapi ada tak kemungkinan yang mana pengguna-pengguna exotas ni berlaku sedikit irritation bila menggunakan produk exotas? Silakan. Saya rasa ada je Cik Amar, sebab ada especially kalau diorang menggunakan sleeping mask, tak silap saya. Ada certain skin tu diorang kata bila pakai tu dia rasa macam ada burning sensation ataupun ada yang rasa macam merengsa kan. Tapi itulah bila kita advise, maksudnya
bila diorang pakai dan diorang boleh rasa heating ataupun burning sensation tu dia just a temporary, bukannya berterusan. Itu sebenarnya bukan consider sebagai apa orang kata irritation. Sebab kadang kita ni mudah panik kan bila kita rasa macam kenapa muka aku rasa macam panas ni apa semua sebenarnya bukan. Yang tu sebenarnya tindak balas kulit kita untuk absorb ingredient yang kita nak gunakan tu sebenarnya. Dia macam reaction lah. Tapi dia punya irritation test tu pun even kita dah buat, bukannya kita pastikan produk kita ni sesuai untuk semua jenis kulit. Sebenarnya tak, mana-mana skincare even dah ada buat dermatologist tested sekalipun, if ada skincare yang tu kita tak boleh pakai, ingredient tu yang kita tak boleh gunakan, memang still akan jadi irritation tu. So memang tak ada langsung skincare kat dunia ni yang boleh claim dia kata sesuai untuk semua jenis kulit dan memang tak akan ada langsung irritation. Memang tak ada. Even dah buat dermatologist tested sekalipun. Okey, baik. So kalau ada yang menonton kita sekarang ini, kalau ada apa-apa soalan nak bertanya kepada Puan Fifi dan juga Puan Awin, boleh tinggalkan di ruangan komen di Facebook dan juga di ruangan chat di Zoom meeting, ataupun kalau kata nak bercakap secara langsung, mendapatkan konsultasi secara percuma langsung dengan Puan Fifi dan juga Puan Awin, boleh terus unmute dan bercakap dengan Puan Fifi dan juga Puan Awin. Mungkin Puan Fifi dengan Puan Awin boleh teruskan dengan tips-tips yang nak dikongsikan, yang mana yang boleh membantu untuk improve kita punya skin. Silakan. Okay, so satu lagi penyebab kenapa berlakunya skin texture problem ni ataupun skin tak smooth sebenarnya dari segi kita punya hydration kulit kita sendiri. Sebab kadang-kadang kita ni tanpa kita sedar kita punya kulit ni kering bila kita terlampau kerap duduk dalam kawasan yang beraircon ataupun terdedah kepada matahari yang terlampau panjang pun boleh menyebabkan skin kita ni dehydrated. So kita ni kena sebenarnya wajib untuk pakai hydration ataupun moisturizer. Tak kisahlah sama ada kita nak pakai serum ke, kita punya moisturizer ke. Yang penting kita kena pastikan kulit kita ni dapat water retention yang secukupnya. Sebab bila kata kulit kita ni kekurangan air, sebab sebenarnya ada satu proses di mana kita panggil proses tu transepidermal water loss. Ia menyejatkan air yang dekat dalam kulit kita ni tersejat ke atmosfera, tersejat ke udara. Sebab gitu. Ni pun saya baru dengar. Terdiam. Dia kalau kita perasan kalau nampak TEWL, selalu diorang short form kan. So dia punya maksud TEWL tu adalah transepidermal water loss. Kita punya water retention dekat dalam kulit kita ni tersejat ke atmosfera disebabkan kulit kita dehydrated. Sebab itulah kita kalau tengok orang yang betul-betul jaga dari segi dia punya pengambilan air yang secukupnya, lepas tu skincare rutin yang betul, maksudnya kulit dia cukup hydrate, cukup moisture, memang tekstur kulit dia memang sangatlah smooth. Perasan tak? Sebab kadang-kadang kita ni mungkin dah jaga skincare apa semua tapi air kita kurang. So kita sebenarnya sedikit sebanyak cakap dia sendiri. So sedikit sebanyak dia membantu sebenarnya bagi kulit kita ni tekstur yang tak smooth lah. Sebab tu kalau kita tengok orang yang amalkan memang air yang secukupnya, kulit dia cukup hydrate, dia macam instant glowing tau. Betul. Jaga pemakanan pun memang sangat penting. Betul. Sebenarnya. Jaga pemakanan, diet, jaga tidur, waktu tidur. Waktu tidur, betul-betul. Waktu tidur tu pun penting sebab kadang-kadang bila kita stres pun kita punya hormon pun tak balance. Maksudnya sebenarnya lifestyle ni dia apa nama dia? Dia lifestyle ni dia kontrol dia memberi sumbangan jugalah untuk kita punya kulit ni. Kalau macam kita stres ataupun tak cukup tidur, tak cukup air kan. Jadi sebenarnya kulit kita pun memang nampak kusam. Kita pun sendiri kadang kalau macam ada satu minggu tu, minggu yang sangat stres, kita pun perasan muka kenapa lah nampak macam kusam, macam gelap sikit kan. Sebenarnya sebab itulah kita tak cukup tidur, minum air pun tak sempat kan. Itulah antara sebab-sebab yang bukan antara sebab-sebab dia mengadu tak ada. Meluah perasaan tak ada. Antara sebab-sebab lah skin kita ni nampak kusam.
Okey, sambung. Okay, so tadi kita bercakap berkenaan punca yang menyebabkan skin texture ataupun keadaan kulit yang tak smooth. Okay, so yang ni kita nak apa orang kata, bagi tips pula macam mana cara untuk kita dapatkan kulit yang lebih sihat, lepas tu untuk dapatkan kulit yang lagi smooth, lagi apa orang kata, lagi glowing, lagi moisturizing. So tips dia salah satunya kita kena mencegah. Mencegah dengan apa? So kita kena ada kita punya konsep 3M, iaitu membersihkan, melembapkan dengan melindungi. So 3 benda ni wajib. Paling simple dan kalau paling malas pun Betul. untuk dapatkan kulit Yang tu paling cantik. asas. Yang penting kita kena ada 3M tu. Membersih, melembapkan dengan melindungi. Betul. Dia takkan berfungsi kulit kita tu kalau kita tertinggal salah satu ni. Maksudnya bukan tak berfungsi dari segi macam mana, dia tak melengkapi tau. Kita dah buat pembersihan, kita dah buat untuk hydration kulit kita, tapi kita tak pakai pula sunscreen. So dia memang tak ada makna untuk kulit kita. Even kulit kita pun akan jadi condition skin yang agak mungkin lebih teruk, sebab skin barrier kita pun mungkin makin rosak. Dia boleh attack kita punya DNA cell lagi. Lepas tu boleh lead kepada masalah macam pigmentation, uneven skin tone, lepas tu sunburn lagi. Lepas tu mula ada jeragat lah, jadi anti-aging. So banyak lagi problem skin akibat tak memakai sunscreen. So tak gunalah kita membersih tapi kita tak melindungi pun tak berguna. So kita kena wajib pakai sunscreen. Walau malas macam mana sekalipun, kita dah bersihkan cuci muka kita tu, kita dah pakai katalah kita dah ngantuk sangat ni, pakai juga moisturizer ke, sleeping mask ke ataupun serum. Then kalau untuk siang tu wajib kena pakai sunscreen. Kalau malam tak apalah, tak payah sunscreen sebab kita tak ada matahari kan. Tapi siang tu memang wajib. 10 AM ke atas dah memang wajib pakai sunscreen. Walaupun kita kat dalam rumah, dia precaution lah, sebab kadang-kadang UVA ni kita tak boleh rasakan benda tu. So kita takut juga bila kita terlalu dekat kawasan yang terbuka tiba-tiba macam so cahaya UVA tu mungkin ada certain yang tembus, so boleh masuk kat dalam kulit kita tanpa kita sedar. So kalau UVB, kita boleh rasa dia punya heating ataupun burning tu. Maksudnya bila kita sunburn ke, dia jadi redness ke, tu maksudnya kita dah kenalah UVB. Tapi UVA ni kita memang tak ada rasa langsung dekat kulit kita. Kita tahu kulit kita dah rosak, dah nampak makin kendur, nampak makin berusia daripada usia kita sebenar. Itulah Cik Amar. Lepas tu satu lagi, kita dah mencegah. Lepas tu kita satu lagi nak merawat pula. So sebenarnya apa-apa keadaan kulit kita sekalipun, kita perlu melakukan pencegahan adalah yang terbaik. Sebab bila di dalam proses merawat, sebenarnya dia akan ambil proses yang sangat panjang. Dan kadang-kadang kita pun tak tahu sampai bila baru kulit kita ni akan kembali kepada asal ataupun kembali kepada normal. Sebab tu better kita start sekarang daripada kita menyesal kemudian. Walaupun kita rasa macam tak apalah, dah terlambat ke apa kan. Tak apa, sebab kulit kita ni memang apa orang kata, tanaman yang masih usia muda ni, dia punya proses tu, collagennya secara semula jadi still boleh support. Kita punya hyaluronic acid yang natural pun still boleh support. So kita jagalah daripada awal. Mungkin ada serta pengguna kita yang dah berusia baru nak apa orang kata, mengamalkan rutin skincare yang betul pun tak ada masalah. As long kita membuat pencegahan tu dan kita sambil tu merawat pula. Sebab dalam Ensu-Touch punya skincare ni, kita ada banyak ingredient yang sangat bagus yang boleh untuk merawat kulit kita, bukan sahaja permukaan kulit kita tapi sehingga ke dalam lapisan kulit kita. So dia daripada dalam sekali dia akan rawat. Cumanya dia punya proses tu kepada setiap orang tu dia adalah berbeza lah. Sebab setiap seorang tu dia mempunyai jenis kulit yang berbeza, problem skin yang berbeza. Itu pun memainkan peranan juga sebenarnya dalam proses perawatan. Okey, Puan Titi dan juga Puan Awing, kita ada terima soalan daripada Puan Sakinah, iaitu kita punya pengedar juga.
Okay. Soalannya dia kata setakat hari ini berapa peratus customer yang serasi dengan moisturizer and Touch? Sebab setakat ni ada 3 customer Puan Sakinah yang komplain macam ada kemerahan dan juga problem dengan moisturizer. So macam Puan Sakinah juga sendiri tidak serasi dengan dan berlaku perkara yang sama. So mungkin ada penjelasan atau pencerahan daripada Puan Fifi dan juga Puan Awin mengapa perkara ini terjadi dan mengapa mereka atau customer-customer ini tidak sesuai dengan moisturizer and Touch. Silakan. Okey, Assalamualaikum Puan. Okey, daripada yang percentage tu sebab kita pernah lagilah dapat aduan berkenaan dengan tidak serasi dengan moisturizer kita ni. Tapi macam yang saya bagi tahu tadi, mungkin ada setengah kulit ni dia mungkin alah kepada beberapa ingredient yang kita gunakan. Pun boleh jadi juga sebab kulit kita ni dia ada sensitivity dia yang tidak sama dengan kulit orang lain. Tapi sepatutnya untuk moisturizing ataupun hydrating gel kita tu kita memang target untuk bagi efek kelembapan, lepas tu untuk efek soothing, anti-inflammatory pun kita ada juga kan sebenarnya. Mungkin Puan Sakinah boleh suggest ataupun Puan Sakinah pun alami benda yang sama. Mungkin boleh buat patch test dulu ataupun cuba sapu dengan tipis sahaja. Sangat tipis sahaja. Sebab moisturizer ni kalau saya pun saya suka pakai banyak-banyak sebab dia rasa macam lembut kan. Tapi sebenarnya kalau untuk yang sensitif tu kita tak sarankan. So boleh try apply dengan yang sangat tipis dan mungkin sehari tu try gunakan sekali sahaja dulu dan tengok macam mana. Ataupun mungkin Puan Sakinah boleh open mic untuk kita communicate. Maksudnya sebab Puan Sakinah pun alami benda yang sama, mungkin kita boleh ni ke tahu dia punya apa ni, maksudnya yang tak serasi tu macam mana react dekat kulit dekat Puan punya kulit. Kan sebab setiap orang lain kan. Tapi setakat ni memang ni first time lah kami dengar yang untuk moisturizer tu first time kita dapat yang feedback apa orang kata tak serasi tu. Cik Amar ada ke terima feedback sebelum ni? Sebab kami kadang-kadang mungkin ada yang tak perasan ke? Setakat ni kita tak ada lagi terima apa-apa feedback yang mengatakan tak serasi. Mungkin yalah customer masing-masing customer yang berbeza, tapi daripada saya sendiri saya belum lagi terima lah, and then saya sendiri pun yang pakai, saya tak ada masalah dengan moisturizer as such. Puan Sakinah boleh ke buka mic dan mungkin Puan Fifi dan juga Puan Awin nak bertanyakan beberapa soalan yang mungkin boleh dapatkan konsultasi dan juga solution yang membantu Puan sendiri dan juga customer-customer, dan macam mana kita nak consult kalau kata perkara ini berlaku lagi dan ada customer-customer lain yang juga mengalami masalah yang sama. Baik, Assalamualaikum. Boleh dengar tak? Boleh. Boleh. Terima kasih. Setakat ni saya sebelum ni memang pakai yang 5 item tu lah. Pencuci, essence, lepas tu serum, lepas tu yang sleeping mask dan juga foundation lah. Ni pun saya pakai juga apa tu, sunscreen. Sunscreen. Okey, sunscreen. Okay. Setakat ni item yang lain memang okey lah dengan saya. Tapi itulah ada 3 orang customer. Sebab saya bila saya start apply, saya beli yang masa promo tu kan. Jadi saya start apply moisturizer, dia macam gatal tau. Jadi saya ingat saya adalah yang tak serasi. Lepas tu bila saya beberapa orang macam 3 orang ni kan ada komplain kata gatal-gatal merah. Jadi sebelum ni pun saya ada ikuti live ni juga kan. Yang mengatakan memang ada setengah kulit tak serasi lah. Jadi saya bagi jawapan yang sama, tapi setakat ni customer saya bolehlah terima alasan saya. Cuma tu yang saya tanya tu, peratus keserasian tu. Kalau setakat ni okey, yang lain maknanya memang masalah dengan kulit lah. Maksudnya masalah kulit kita lah yang tak serasi kan. Tak serasi dengan ingredient yang kita gunakan juga kan. Mungkinlah, tapi setakat ni saya maintain dengan item yang lain lah. Kecuali moisturizer. Banyak Puan Sakinah. Yang tu pun kita dah, ya Allah, rasa banggalah sangat
Dah hampir komplit tu Puan Sakinah punya rutin tu dengan Exotouch. Terima kasih banyak. Yelah, hydrating gel setakat ni memang kita tak pernah dengar lagi. Ni pertama kali saya dengar. Even daripada Cik Amal sebagai HQ pun belum ada lagi dapat aduan. Tapi mungkin itulah macam yang Puan sendiri cakap, mungkin ada certain ingredient yang kita tak sesuai dengan kulit kita sendiri kan. Betul. Tapi kalau contoh kalau macam Puan tetap nak cuba lagi hydrating gel kita ni, mungkin Puan boleh ikut macam kita punya skincare routine yang betul. Contohnya macam yang kita cakap, first kali adalah cleansing. Lepas tu penggunaan essence, dan setiap step ni kita perlu pastikan produk-produk ni dia meresap dulu ke dalam kulit sebelum kita gunakan item yang lain. Okey, maksudnya penggunaan hydrating gel ni selepas serum. Selepas serum. Kemudian baru kita gunakan sleeping mask untuk kita dapatkan maksudnya apa? InsyaAllah dia serasi lah dengan kulit. Tapi kalau hydrating gel tu tak sesuai untuk Puan, terpaksa lah kan untuk tidak gunakan. Atau kalau nak cuba tu kena gunakan secara tipis sahajalah. Cuba dulu. Kalau tak boleh tolerate, tak boleh tolerate juga, terpaksa stop lah. Okey, terima kasih Puan baik. Sakinah. Terima kasih. So harap menjawab soalan. Okey, so kita ada soalan yang seterusnya daripada Cik Pina. Katanya dia pakai moisturizer tipis sahaja tapi rasa macam kulit tak absorb. Dia macam jadi satu layer dekat muka, so bila gosok akan tanggal. Apakah punca-punca yang kemungkinan berlakunya perkara-perkara ini? Silakan. Yang ni saya pun tak pernah try. Setakat ni, nanti saya cuba dulu Cik Pina macam mana. Sebab sebelum ni memang saya pakai Exotouch sahaja. Memang pakai berlayer-layer lah daripada yang essence tu, serum. Tapi setiap satu tu saya akan pastikan dia absorb dulu. Sebab kadang-kadang dia mungkin ada base yang kita gunakan tu. Dia sebab yang moisturizer kita tu dia texture gel, water based gel. Mungkin dia react dengan base yang lain. So dia akan jadi macam bergumpal macam tu kot. Tapi yang tu dia bukanlah sel kulit mati ke apa, bukan. Dia sebab kita punya penggunaan tu kot. Tapi setakat ni saya pakai layerkan dengan skincare yang lain, tak ada masalah sepatutnya. Cuma saya memang betul-betul kalau rutin saya akan pastikan kulit saya tu dah absorb yang lain-lain, baru saya top up yang next punya skincare. So caranya adalah kita pastikan setiap step yang kita guna tu betul-betul meresap ke dalam kulit dan baru kita follow the next skincare routine. Okay, so kita ada terima satu feedback daripada Ustazah Liza. 2019 saya guna Exotouch jadi makin kering, so saya stop. Dan muka saya kering dalam masa yang sangat lama. Tapi bila keluar moisturizer ni, saya try sampel yang dapat dia Summit 2.0. 2 hari saya pakai, muka terus lembab. Terus saya jatuh cinta kembali dengan Exotouch dan sekarang rasa lebih yakin dengan Exotouch. So terima kasih. Terima kasih banyak Ustazah Liza atas feedback yang diberikan. Alhamdulillah. Okey, kita ada soalan yang seterusnya daripada Puan Fazu Hamidin. Okey, soalannya berbunyi, kalau kulit kering okey ke pakai essence? Silakan. Okey, macam yang saya selalu ceritakan, which has a water tu, dia sangat powerful sebenarnya kalau untuk orang yang mempunyai oily skin, sebab dia punya function tu dia untuk remove excess oil ataupun oil yang berlebihan dekat kulit kita. Tapi untuk orang yang kulit kering, sebenarnya tak ada masalah nak gunakan essence, sebab kat dalam essence tu kita ada ingredient lain yang untuk soothing, untuk brightening skin, even kita ada vitamin C, lagi kita ada kita ada Centella acetica tak silap saya. Lepas tu maksudnya untuk essence tu sendiri, dia bukan sahaja untuk buangkan kita punya sel kulit mati ataupun untuk mengurangkan lebihan minyak dekat muka, tapi dia juga bantu untuk mengecilkan liang pori. Lepas tu untuk orang yang jenis kulit kering ni, mungkin dia kena top up dengan hydrating gel ataupun serum selepas tu. Dia jangan just pakai essence sahaja. Cumanya essence memang kita suggest sangat dekat orang yang oily skin ataupun yang ada acne,
Sebab dia punya Wishazor water tu memang sangat powerful lah untuk treat problem macam tu. Even untuk orang yang dry pun tak ada masalah untuk cuba, cumanya dia kena lebihkan penggunaan untuk hydratekan kulit dia. Sebab dia jenis kulit yang kering kan. So untuk balancekan balik skin tu, dia kena top up moisturizing ataupun hydrating gel lah. Ataupun serum. Okey, terima kasih Puan Fifi dan juga Puan Awin. So harap dapat menjawab soalan daripada Puan Fazu Hamidin. Okey, sebab kalau kata kita recap balik minggu lepas, Puan Fifi dan juga Puan Awin ada kongsikan cara-cara untuk kita kenal pasti muka kita ni jenis kulit yang macam mana, sama ada kita kulit yang normal, kulit kering, kulit berminyak ataupun kulit kombinasi. Okey, dan kita mungkin kita tahu sebab lain orang lain jenis kulitnya, and then lain orang mungkin lain toleration kepada ingredient dalam skincare. So mungkin ada orang yang kulit kering sesuai dengan Asian, ada yang tak sesuai. Tapi macam mana yang Puan Fifi dengan Puan Awin katakan sebentar tadi, dia punya percentage ketidaksesuaian tu agak tipis atau agak kurang. Sebab apa? Sebab Wishazor water, Asian kita ni bukan main ingredient adalah bukan Wishazor water sahaja, tapi dia ada ingredient lain yang mungkin membantu untuk meningkatkan kelembapan pada kulit. Okey. Kita terima juga ada satu feedback daripada Puan Connie Noel di Facebook kita. Dia kata bagus moisturizer ni. Baru saya dapat feedback petang tadi dari kawan saya. Dia bagi anak dia yang masih sekolah pakai dan jerawat anak dia dah berkurang. Hanya pakai itu sahaja. Alhamdulillah. Terima kasih Miss Kenuan. Okey, Puan Fifi dan juga Puan Awin. Tadi Puan ada ceritakan tentang macam mana kita nak kekalkan hydration kulit kita. And then ada orang yang jenis stay in office, okay, dalam keadaan yang aircon, dan ada yang bekerja di luar. Okay, sebab ada orang kalau kata bila dia nak kekal hydration ni lebih mudah adalah pakai face mist. Okay, spray sahaja. Okay, instead of kita apply. Sebab apa? Mungkin Puan Fifi dan juga Puan Awin boleh explain sedikit macam mana kita nak apply kita punya hydrating gel. Dalam masa yang sama kita nak make sure, sebab kita tak tahu kan apa yang melekat di kulit muka kita. Adakah perlu kita basuh, cuci muka kita terlebih dahulu untuk kita kekalkan hydration kulit ataupun macam mana? Silakan. Okey, sebenarnya kalau untuk kita punya hydrating gel tu sendiri, sebenarnya dia dah boleh hydratekan kulit kita sehingga 72 jam. Even kita dah rinse off Cik Amal sebenarnya. Sebab kita selalunya kalau perempuan ni, tambah kita yang agama Islam, selalunya setiap kali lepas berwuduk memang kita akan top up baliklah skincare. Betul. Sama ada kita memakai sama ada serum dengan sunscreen ke ataupun hydrating gel dengan sunscreen ke, memang akan wajib top up baliklah selepas kita cuci muka tu kan. Tapi untuk yang apa orang kata mungkin waktu tu dia cuti ke ataupun yang bukan beragama Islam, dia boleh je pakai hydrating gel tu pada waktu pagi. Dan jangan risau sebenarnya, walaupun kita dah remove muka kita ni dengan cleanser ke dengan water ke, tapi dia punya hydration tu still dah dekat dalam kulit kita untuk 72 hours. Cumanya dia punya hydration tu dekat dalam kulit kita, tapi dekat luar ni kita still kena pakai at least apa orang kata sunscreen ke untuk protect kulit kita ni. Sebab kita tak nak daripada persekitaran kita ni, daripada aircon tu sendiri. Sebab aircon tu memang dia sangatlah memberi penyumbang terbesar dalam kehidupan seharian kita tanpa kita sedar. Sebab tu kulit kita ni kita mudah sangat kering ataupun jadi flaky. Dan tambah kat muka kita pakai skincare tak nampak. Cuba tengok kat tumit kaki. Kalau kita perasan kan tumit kaki kita senang sangat jadi crack ataupun dia jadi kering lah. Sebab kat muka kita selalu pakai skincare. Tapi selalu kita boleh tengok kalau kulit kita kering dekat bahagian tangan ke ataupun dekat bahagian kaki ke, memang tu maknanya kulit kita still dehydrated sebenarnya. Dan cara untuk top up, saya rasa kalau untuk yang memakai makeup, kita memang sarankan untuk remove makeup dan pakai skincare tu balik. Tapi sebenarnya kalau ikutkan, even study yang dilakukan untuk Pentavite tu sendiri, dia boleh lock moisture dengan hydration tu selama 72 jam. Cuma dekat bahagian dalam lah. Still kat luar kita kena support dengan skincare yang lain juga. Sebab after kita rinse off dengan cleanser,
kita punya skin pH kita ni dia akan sedikit drop. So untuk kita balancekan balik tu the normal skin punya pH, kita kena pakai skincare. Tak kisahlah skincare tu hydrating gel ke, essence ke, serum ke, at least kita ada satu layer dekat muka kita ni. Lepas tu kena top up dengan sunscreen balik. Macam tu. Sebenarnya Puan Fifi, dalam kita punya sunscreen sendiri pun ada aktif yang untuk moisturizing, yang melembabkan juga, betul? Jadi sebenarnya tak ada masalah lah, sebab sebenarnya kalau perasan kalau kita pakai sun cream tu pun kulit kita pun rasa lembab, dia jadi macam apa orang kata tone up tone up kita punya skin tu. Dia tak akan nampak kusam lah. Okey, baik. Kita ada terima lagi satu feedback daripada Puan Fazul Hamidin yang bertanyakan soalan sebentar tadi. Katanya dia ada masalah kulit berminyak. Lepas follow step by step routine skincare and touch, kulit kurang berminyak dan warna tona kulit lebih sekata. Dan paling best, pori lebih mengecil dan parut jerawat makin pudar. So benda wajib pakai moisturizer, itu memang membantu melembabkan kulit. So terima kasih Puan Fazul atas perkongsian atau feedback yang diberikan. Ada ke yang ada 37 orang mata memandang dalam Zoom meeting kita ni yang nak berkongsi, sebab Puan Fifi dan juga Puan Awin nak ada hadiah untuk mereka yang ingin berkongsi ataupun sudi untuk berkongsi. Selepas minggu lepas Puan Fifi dan juga Puan Awin berkongsikan step by step macam mana dan apa setelah seminggu follow step by step yang diajarkan, apa feedback yang dirasakan, ada tak perubahan sebelum dan mungkin apakah yang dirasakan selepas menggunakan. Okey, masa kalau kata ada, boleh terus unmute, boleh terus berkongsi bersama kita pada malam ini. Dan sambil-sambil itu mungkin apa Puan Fifi dan juga Puan Awin ada tips-tips lain yang ingin dikongsikan sebelum kita akhiri sesi kita pada malam ini. Silakan. Apa kalau malu untuk buka kamera? Ada tips lain tak? Oh, tips ke? Sorry, tengah malu. Tips lain pada saya, kalau kita sebenarnya memang mengamalkan rutin skincare dan juga cara penggunaan skincare yang betul, sebenarnya tak ada masalah. Sebab kita punya keadaan kulit tu dia bergantung kepada kita sendiri. Sebab bila kita mengamalkan skincare yang betul, InsyaAllah kulit kita memang cukup hydrate, so dia takkan ada masalah-masalah lain. Sebab tu saya selalu ingatkan yang kepada oily skin, dia wajib juga sebenarnya pakai hydrating gel. Walaupun dia rasa kulit dia dah cukup glow ataupun dah cukup moist, sebenarnya tak. Sebab bila dia orang tak balancekan dia orang punya skin moisturizing dengan hydration tu sendiri, dia akan create lagi problem lain yang macam saya sebut tadi, breakout, naik irritation, redness. So untuk yang oily skin tu wajib juga pakai hydrating gel. Betul. Jangan kita rasa kulit kita ni dah cukup glowing atau cukup oily. Sebenarnya oily tu tak bagus sebab proses dekat kulit kita ni dia proses minyak tu secara berlebihan sebab dia ingatkan kulit kita ni kurang lembab. So dia proseslah minyak tu sebab minyak tu pun penting dekat dalam kulit. Cumanya dia tak boleh proses terlampau berlebihan ataupun terlampau berkurangan. Dia memang kena cukup-cukup je. Macam tu. Okey, baik. So kalau kata, sebab ada orang yang jenis tak nak guna banyak-banyak item kan. Ada yang kalau boleh dia nak guna cleanser sahaja. Tapi apa yang Puan Fifi dan juga Puan Awin kongsikan sebentar tadi, kalau kata tak nak guna banyak item, fokus kepada 3 item saja, iaitu lebih kepada pembersih, melembab dan juga melindung, iaitu facial cleanser, moisturizer ataupun hydrating gel dan juga kita punya sun cream. Okey. Kita ada terima satu lagi feedback daripada Cik Pina. Dia kata favourite ni Essence 120 ml tu dia habiskan dalam masa 3 bulan. Cik Pina memang akan lumur je bila dia free. Memang favorite betul ni. Kadang-kadang tak perasan bukan? Walaupun botol dia nampak je besar. Tapi itulah saya pun dah berapa kali tukar botol. Dah lah lepas tu sayang nak buang botol. Lepas tu macam lala buang lah juga, dah banyak sangat kosong. Mungkin lepas nak kena buat yang recycle punya ni kot. Collect botol kot. ESG punya konsep. Mungkin boleh ada lepas ni mungkin yang boleh refill ke, sebab kita sayang nak buang botol kan. So ada packaging untuk refill sahaja. Datang kilang boleh refill.
Ada lagi ke yang mereka siapa-siapa yang dia ada untuk berkongsi sebab kita bukan je nak bagi Mungkin apa Prof orang Fifi kata? boleh lah reveal apa Reveal yang kita nak bagi malam ni Okey, sebenarnya. untuk siapa-siapa pun yang nak berkongsi secara Tapi kita nak yang berkomunicate dengan kita. Yang open lah mic. kan. Betul. Kita nak bagi 1 botol sunscreen. Botol yang besar bukan yang seceh. Lepas tu dengan RM50 untuk 2 orang. Terhad 2 orang je malam ni. wow, ada juga cash. Mungkin tadi Cik Pina dan juga Puan Fazu yang sudah berkongsi di ruangan chat, mungkin boleh bercakap, buka mic dan kongsikan. Dan mana tahu memang rezeki anda pada malam ini boleh dapatkan 1 botol sun cream 50ml dan juga RM50 daripada ini ialah saya rasa surprise daripada Puan Fifi dan juga Puan Awin pada malam ini. Silakan. Giveaway kan. Dah lah rindu nak gathering lagi ramai-ramai. InsyaAllah bila nanti kita set balik. Nak sun cream boleh tak? Nak sun cream? Bagi feedback dulu. Bagi feedback. Nak essence je. Baru je order essence baru sampai hari ni. Oh ya ke? Itulah Cik Pina punya komen. Botol siram ada puluh-puluh sejak 2020. Tak buang-buang. Wow, memang betul-betul favourite. Memang pengguna tegarnya. Ataupun Puan Fazul nak boleh. Ya? Ya. Sayang nak buang botol kan. Ya, sama. Saya pun sayang. Lepas tu macam last terpaksalah buang juga kan. Aduh. Tapi benda yang saya suka berkenaan dengan produk Insutas adalah moisturizer lah. Sebab dalam masa 3 bulan, 2 bulan lebih, saya simpan 3 botol moisturizer yang besar tu. So kalau pergi mana, sebab kalau macam kat office saya tinggal 1. Lepas tu 1 saya bawa letak dalam bag travel siap-siap. 1 lagi memang saya letak kat rumah. Macam tu lah, so saya beli banyak-banyak. Tapi memang best lah sebab saya memang ada masalah kulit berminyak dengan pori yang besar. Jadi minyak tu lagi banyak lah keluar sebab pori besar kan. So bila pakai moisturizer tu, sebab orang kata kalau pakai moisturizer kulit kita jadi lagi berminyak. Tapi sebenarnya tu salah sebenarnya. Bila saya pakai moisturizer Insutas ni memang memang sangat best lah. Dia rasa sejuk sebab mungkin ada aloe vera kan. Ada aloe vera tu memang best lah. So rugilah kalau tak promote moisturizer Insutas tu. Terima kasih Puan Fazul. Kita dapat menang yang pertama. Terima kasih Puan Fazul untuk kongsikan dengan rakan. Ya, sama-sama. Kalau tak silap saya dalam kita punya moisturizer ada niacinamide ataupun vitamin B5, correct? Betul tak? Yang itu memang saya rasa ingredient yang sangat membantu untuk mereka yang ada masalah pori terbuka. Betul ke? Sangat bagus untuk skin barrier. Okey, kita ada sedikit cadangan daripada Puan Cik Mas. Boleh tak letak Lipmate code kat botol Lipmate tu sebab Ayu dan Jerita hampir sama warnanya. InsyaAllah. Mungkin ada daripada pihak kilang sendiri. Boleh. Nanti kita ni. Kita tambahkan kod tu lah dekat botol tu. Betul juga, saya sendiri pun confused dah keluar kan 4 mana satu sama. Boleh. Terima kasih Cik Mas. InsyaAllah kita memang. Terima kasih atas cadangan. Okey. Cik Pina silakan. Kalau kata nak berkongsi feedback, silakan Cik Pina. Bukan nak kongsi feedback tapi since you mention about Lipmate kan, keluar pula putihnya. Tak apa, itu okey. Tak, because Lipmate ni rasanya dah lama tak ada stok kan yang loose tu. Oh, yang loose So kita tengah nak renew packaging kan. Okay, sebenarnya yang tu kita sebab nak renew packaging ataupun nak tukar design sikit lah untuk botol dengan box tu yang untuk loose tu. Okay, tak apa, nanti kami bincang balik macam mana. Dan saya minta HQ update lah. Boleh. InsyaAllah Cik Pina. Nanti kita cuba tambah baik untuk yang loose item pula. Dan since you mention nak tukar packaging, boleh tak buat besar sikit? Boleh. Tak cukup 1.5 comel sangat 1.2 kan yang tu. 1.5. Betul, 1.5. Betul. Because normally
dekat market dia 1.8 kan? Betul. Dia selalu ni 3 mil macam tu kalau yang dekat Kalau market. loose. Kalau yang besar kan diorang buat. Sebab yang kecil ni lebih kurang sama kuantiti macam apa tu Huda punya brand je, cepat habis. Okey. Boleh. InsyaAllah kita ni cari botol yang lagi besar. Bukan feedback saya lah, daripada customer. Boleh. Okay. So saya pun alami benda yang sama. Tahu-tahu dah habis. Boleh. Okey, Puan VP dan juga Puan Awi, kita ada soalan daripada Puan Nur. Okey, sebelum ni customer saya pakai cleansing, serum dan juga essence. Kulit okey. Lama-lama jadi kering. Kalau tak pakai essence okey sikit. Sekarang pakai moisturizer makin kering kulit di mulut dan area mata ada mengelupas yang halus. Mungkin ada suggestion daripada Puan VP dengan Puan Awi dengan masalah yang dihadapi oleh customer ni. Silakan. Okey, untuk yang apa tu? Sekejap saya baca Apa sebelum ni ni? customer saya jadi. Saya pakai cleansing serum kalau kering. Kalau tak pakai essence okey sikit. Pakai moisturizer makin kering. Puan Nur, boleh tak saya tahu jenis kulit yang klien tu pakai? Apa? Kulit yang dia pakai pula. Jenis kulit dia, lepas tu produk apa yang dia pakai sebelum ni. So mungkin kita boleh bantu guide lah macam mana kan. Sebab sepatutnya kalau kita serasi dengan skincare tu, dia takkan ada jadi irritation selepas kita dah lama guna. Even waktu kita stop ke atau tak guna tu pun sepatutnya takkan ada irritation problem tu. Cuma mungkin itulah kita Puan Nur dah unmute mic. So kalau kata Puan Nur nak bercakap langsung dengan Puan VP dan juga Puan Awin, boleh, silakan. Okey, Assalamualaikum. Salam, sila teruskan. Apa ni, dia sebelum ni dia pakai produk yang asas mula keluar yang set basic tu. So dia pakai okey. Lepas tu makin lama pakai cleanser serum yang Puan yang mula tu cleanser serum dengan apa tu? Essence. Ya, essence. Dia okey. Essence. Advanced Skin Repair. Ya. Oh, okay. So mula-mula okey, makin lama bila dia pakai, dia bekerja dalam aircon lah. So dia akan di tepi mulut dia tu, walaupun dia pakai yang nipis, dia dab-dab saja. Betul di bahagian mata nampak ada penggelupasan kulit di kulit dia. Kadang-kadang bila dia macam cuba macam kita menguap ke, dia akan pedih dekat tepi mulut dia. So dia akan jarakkanlah pakai essence tu. Okey, dia akan jarakkan jangka masa yang lama juga. Lepas tu dia akan baru pakai semula. Lepas tu baru okey kulit dia balik. Lepas tu dia akan kering balik kalau dia terus pakai essence lah. So bila dah keluar yang baru-baru ni ada promotion untuk moisturizer kan. So dia beli. Bila dia pakai yang moisturizer tu, dia kata kulit dia makin macam bermasalah dengan dia punya kulit di mulut, di mata, pertama di mulut lah. Macam lagi teruk sampai pecah-pecah kat tepi ni. Macam mana nak buat tu? Kalau saya rasa mungkin dekat essence tu sendiri yang dia tak berapa sesuai sebenarnya. So bila dia dah tak sesuai dan dah irritate waktu pakai essence tu, so bila dia combine pakai dengan hydrating gel tu yang dia jadi macam terlampau kering dan dia jadi flaky tu. Jadi mengelupas halus tu kan. Cuma mungkin Puan Nur boleh advise untuk dia stop penggunaan essence tu dahulu dan cuba gantikan dengan hydrating gel tu. Okey. Saya rasa dia sensitif dekat bahagian essence tu. Essence tu. Tapi water tu ada certain skin memang dia akan ada react macam sebab dia punya apa tu estrogen effect tu terlampau power. Tapi kalau macam untuk saya, memang saya pun baru kira guna untuk Essence Touch, memang saya pakai semua dia punya produk. Alhamdulillah memang sesuai dengan muka. Memang nampak sangat perubahan. Sebelum ni pakai semua produk yang ni lah. Tapi bila dah start pakai produk ni memang betul-betul puas hati sebab nampak dia punya kesan dia punya kulit tu lembab. Memang puas hati lah. Semua produk start daripada pencuci sampai dia punya yang mana produk yang ada semua saya pakai, alhamdulillah tak ada masalah, memang okey.
Alhamdulillah, terima kasih. Itulah Puan Nur, mungkin ada certain yang klien tu guna, dia punya ingredient tu Tak react serasi balik, dengan tak dia. serasi dekat kulit dia. Saya rasa mungkin saya suspect dekat which has water tu lah, dekat dalam essence tu. Okey. Sebab Terima kasih. untuk reaction pada wish hazard tu memang ada certain skin tu memang dia tak boleh nak tolerate. Tapi percentage dia sangat sikit sebenarnya. Terima kasih banyak Puan Nur. So kita dah dapat dah yang kedua punya feedback. So dah Tahniah cukup Puan 2 Nur. orang untuk malam ni. So Puan Fazu dengan Puan Nur. Okay, so Nanti nanti mungkin Cik Ammar minta communicate dengan Puan Fazu dengan Puan Nur untuk kita dapatkan bagi nombor akaun dengan apa? Alamat. Okey, so boleh nanti kalau kata Puan Fazu dan juga Puan Nur boleh kalau ada nombor saya boleh terus WhatsApp saya ataupun nanti saya akan WhatsApp sebab saya tak tahu Puan Nur ni mungkin boleh bagi tahu nama penuh ke untuk saya siasat siapakah Puan Nur yang sebenarnya untuk saya takut saya salah orang nanti. Tapi Okay. saya rasa Puan Nur berumur 22. Cik tak tahu Nur 22. Sama-sama Puan Fazu. Terima kasih for feedback. Terima kasih Puan Fazul dan juga Puan Nur sebentar tadi yang dah berkongsi feedback dan juga Tanya dah dapat 1 botol sun cream dan juga RM50 wang tunai secara cash. Okey, Puan Fifi dan juga Puan Awing, kita ada terima satu soalan daripada Facebook kita daripada Puan Rosnani Daud. Katanya dia baru 2 bulan pakai Enzytouch, pencuci muka, serum dan juga sleeping mask. Dalam masa 1 bulan naik jerawat. Puan Rosnani berumur 51 dan juga jenis kulit kering dan juga ada masalah kulit kering, kusam dan juga jeragat. Mungkin ada sedikit pencerahan atau pencadangan yang boleh membantu kenapa selepas 1 bulan penggunaan naik jerawat. Silakan. Okay, terima kasih untuk soalan tadi. Puan siapa? Rosnani. Puan Rosnani. Sebelum tu boleh kita tahu ke yang jerawat tu dia naik maksudnya dia naik secara banyak ataupun sekadar 1 atau 2 ketul sahaja. Sebab sebenarnya kita perempuan, kita ada hormon kita kan yang tak stabil. Sebab kadang waktu kita datang bulan ataupun ada waktu yang kita stres, tu kadang-kadang pun punca kita punya jerawat tu naik. Tapi kalau untuk yang macam dia tak sesuai untuk ingredients yang ada dekat dalam any skincare pun, itu dia punya reaction dia akan naik jerawat yang banyak. Dia bukannya sekadar 1 atau 2. Mungkin Puan Rosnani boleh ni ke? Boleh komen? Kalau kata Puan Rosnani masih ada dalam kita punya Facebook live, mungkin boleh komen sama ada jerawat yang naik selepas 1 bulan penggunaan itu adalah jerawat yang macam mana, sama ada dia hanya tumbuh 1-2 ketul sahaja ataupun jenis yang naik setumpuk banyak di mana-mana bahagian muka. Okey, sambil-sambil tu kita ada terima juga satu soalan lain daripada Puan Zarina Muhammad. Dia kata saya first time join live Enzytouch. Terima kasih sebab join live kita pada malam ini. Puan Zarina bertanyakan, boleh bagi tahu tak step nak guna produk ni pada waktu pagi nak pergi kerja dan juga sebelum tidur, terutamanya moisturizer nak apply step yang macam mana? Silakan. Apa dia lupa. Cikgu sekolah kita orang ketemu. Rasanya macam cikgu sekolah Puan Zarina Muhammad. Okey, untuk penggunaan moisturizer selalunya kalau ikut rutin yang full, kita akan pakai first kali kita akan pakai cleanser, lepas tu kita akan pakai essence, serum dan barulah kita pakai moisturizer tu. So kalau ikut rutin ni memang tu rutin yang orang kata sepatutnya lah, sebab kita kena make sure yang lightweight version of skincare kita tu dah absorb dulu, dan barulah kita pakai makin thick. Sebab tu kita pilih yang light saja dulu dan baru seterusnya yang texture yang lebih tebal sikit lah. So untuk penggunaan pada waktu siang kita pakai selepas menggunakan serum dan ataupun sebelum menggunakan sunscreen. Dan pada waktu malam, Puan Zarina mungkin boleh pakai kalau kata ada sleeping mask, sebelum sleeping mask pun boleh. Tak apa. Cuma kena pastikan setiap satu skincare kita apply tu dia dah absorb, dah masuk ke dalam kulit, dah betul-betul kering, baru kita apply next skincare seterusnya.
Baik. So terima kasih Puan Vivi. So harap dapat menjawab soalan daripada Puan Zarina Muhammad. Okey, so sekarang kita dah 10:17 minit malam. So mungkin ada kata-kata akhir daripada Puan Vivi dan juga Puan Awin. And then sekejap. Puan Zarina kata, ya ke? Memang saya cikgu. Sekolah mana tu katanya? Sekolah Bandar Tasik Puteri. Mungkin Puan Vivi dan juga Puan Awin adalah salah seorang anak murid di sekolah Bandar Tasik Puteri. Okey, sekejap. Kita terima jawapan daripada Puan Rosani tadi yang selepas 1 bulan penggunaan naik jerawat. Katanya dalam dekat pipi dalam 3 ke 4 biji, dahi agak banyak naik jerawat. Puan Rosani sendiri sudah menopause dan jerawat dah tak naik sejak 2-3 tahun lepas. Tapi selepas sebulan penggunaan, naik kembali jerawat. Macam mana tu? Silakan. Ataupun purging proses. Puan Rosani tu pernah ada tak? Itu tanya. Cik Amar boleh ke tanya dengan Puan Rosnani tu sebelum ni pernah pakai skincare apa? Mungkin boleh disebabkan purging proses tu pun boleh jadi juga sebenarnya. Betul. Tiba Cik Amar pula nak kena PM kan. Sebab dekat Facebook Kalau kata tak boleh nak betul dekat Facebook. Kalau kata mungkin Puan Rosani agak ambil masa sedikit untuk memberi maklum balas atau Puan Rosani saja boleh terus sahaja kontak kami di Ensuta HQ. Mungkin kita akan berkongsi ataupun tinggalkan sahaja nombor telefon. Nanti kami akan guide secara langsung di tepi sementara menunggu ataupun kita mungkin boleh dapat jawapan sebab kita nak tahu apakah history sebelum penggunaan, sebab dah 2-3 tahun kan lepas tak naik jerawat, tiba-tiba selepas sebulan penggunaan naik pula jerawat, sebab kita nak tahu juga sebelum ni pernah pakai apa, produk apa dan sebagainya untuk kita memberikan konsultasi yang betul-betul dan yang boleh mengatasi masalah yang dihadapi. Okey, mungkin Puan Vivi dan juga Puan Yong ada kata-kata terakhir sebelum kita akhiri sesi kita pada malam ini. Silakan. Ya, sebelum tu saya nak mohon maaf sekiranya sepanjang live tadi kami ada terkasar bahasa ataupun tersalah bicara dan sebenarnya Puan Awin nak pergi umrah hari Sabtu ni. Dia sedih. Doakan semoga Puan Awin dikurniakan umrah yang mabrur. InsyaAllah. Dan dimudahkan segala urusan dekat sana lah. Puan Awin akan pergi dengan Dr. Su juga Sabtu nanti. InsyaAllah doakan. Dan kita pun minta Puan Awin juga doakan untuk kami semua. InsyaAllah. Dimudahkan segala urusan dunia akhirat, dimurahkan rezeki seluas yang sentiasa melimpah ruah tanpa henti seperti mengalirnya air Zam-Zam, insyaAllah. Dan semoga diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa dikelilingi orang-orang yang baik, insyaAllah. Dan saya juga nak ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi dan masih support live Ensu Touch kita. Walaupun dah berapa bulan Cik Amar, lama juga kita dah teruskan aktiviti ni. Betul, agak lama sebenarnya dan agak konsisten setiap minggu kita adakan sesi live kita. Betul, saya sangat berterima kasih kepada semua dan itulah dalam tak sedar dah nak penghujung 2022 kan. Berapa hari je lagi. Dan saya doakan untuk semua diberikan kesejahteraan yang berterusan, kesihatan yang baik dan semoga terus menggunakan Ensu Touch tanpa was-was, insyaAllah. Semoga Ensu Touch memberi manfaat kepada kita semua. Okay, terima kasih banyak kepada Cik Amar dan tim-tim Ensu Touch yang lain dan juga semua pengguna Ensu Touch. Terima kasih semua. Terima kasih semua.